Dia satu, I think, to be very frank with you lah, saya nampak macam what we discuss tadi kan, dia sukan ni dia takkan garanti masa depan kita. Dan sampai sekarang kalau kita lihat, kalau atlet tu tak ada sukses dalam bahagian lain, setakat dia menyelah dalam sukan tu, okey, orang akan celebrate, lepas tu orang akan lupa mereka. Dan susah tau, ramai atlet yang kita nampak macam kalau dia tak ada sebab kita punya economical system, sebagai atlet kita tak boleh fully professional. Mungkin beberapa sukan lah, contohnya bola. Okay, it's a full time, you can go to work every morning dan sebagainya. Tapi mungkin dalam sukan lain, sebagai hoki ke, kita ada complementary lah. Jadi pada masa saya tengah naik tu, saya nampak ramai kawan saya yang tak belajar, tak sambung belajar. Masa saya belajar, 3 orang aja dalam universiti. Dalam tim saya lah, 3 orang saja. Jadi nak masuk universiti pun dia punya cuteness, saya hantar sijil kepada salinan lah permohonan saya kepada Persatuan Hoki Wanita. Lepas sebulan dia hantar balik ke saya dan cakap, maaf kami tak ada connection. So kena boleh pakai salin. Macam tu je. Tak ada connection. So we wish you all the best. Assalamualaikum, kembali bersua dalam episod terbaru Sembang yang masuk episod yang keempat. Betul. Saya Hazri Mubarak, orang panggil nama dengan nama timbangan Mike. Sama rakan sepenyampai. Betul. Saya Fidaus, boleh panggil Daus lah. So hari ini, kalau nak ikutkan, ini adalah episod yang keempat. Keempat untuk Sembang. Kita yalah, macam biasa kita akan kupas mengenai isu-isu semasa, atlet, mengenai sukan negara kan. Kita panggil atlet. Dan macam minggu lepas kita ada sembang pasal bola kan, pasal fans dan sebagainya kan. Sebelum tu kita panggil Anik Kasdan, jago angkat berat negara. Dan dia telah berkongsi kan beberapa cerita yang sebelum ni orang tak tahulah kan. Asalnya dia nak main apa? Main hoki kan. Betul. Dia cakap dia masuk sagu pemain hoki bola. Betul. Sebelum dia terjun ke dalam bidang tu kan. So Fidaus, macam mana tengok 4 episod kita, termasuk prelude 5 sebenarnya. 5 sebenarnya keseluruhan. Betul. So macam mana? So far tengok sambutan memang gila lah, Mat. Menggalakkan lah. Betul. Aku masuk pejabat je, semua orang dah kata, wah, sembang. Wah, ini host dia, alamak macam aku pergi Shell. Orang tanya tandas mana? Ayolah, Mak. Baik. Okay, untuk kali ni apa yang menarik? Kita dah cover bola 2 kali. Betul. Angkat berat 2 kali. Betul. Kenapa kali ni, Fidaus? Kali ni kita bawa sukan lain lah. Apa tu? Salah satu sukan yang kalau kita nak tengok, ini adalah antara sukan yang pencapaian dia sangat luar biasa lah. Maksudnya dia pernah kita pernah layak main Olimpik lah. Okey. Dan kita pernah main World Cup tau. Pernah. Kita pernah Dan kita pernah jadi tuan rumah World Cup jugalah. Okey. Jadi iaitu kita akan sembang mengenai hoki. Dan tokoh yang kita bawakan ni bukan calang-calang orang Betul Mike. Betul. Siapakah dia, Mike? Satu sosok wanita. Dan dah reveal dah awal. Waduh. Satu sosok wanita yang mungkin kerdil dari segi fizikal, tetapi kelantangan dia, visi dia, misi dia, orang kata walk the talk punya orang lah. Betul Mike. Dan kalau ni ikutkan, beliau adalah kita punya tetamunya wanita yang pertama dalam podcast kita. So, okay, Mike, kita kenalkan terus, Mike. Datuk Dr. Profesor Syamala. Doktor Jana okey sihat Sihat. Okey. Thank you. Dah lama tak jumpa media Betul. Dulu selalu rajin. Saya ni kan macam yang kita pernah cakap, macam saya ni lebih kepada football writer kan. So saya jarang cover hoki sebenarnya. Maksud saya kalau pergi sidang media apa tu, memang kita bagi yang biasa wartawan yang buat hoki yang pergi kan. Jadi saya melihat Datuk daripada jauh. Tapi di Facebook Datuk rajin juga komen balas. So saya nampak Datuk ni orang yang
bukan sombong lah kan. Baik orangnya, lembut. Tapi macam Mike katalah, walaupun kecil, comel tapi dia tegas. Betul. Dia kalau bercakap depan mic, uish jangan. Kalau tak bagi statement karaoke. Ya. Dia kata. Okay, thanks again Datuk datang. Thank you Mike. Okay lah Datuk, kita mulakan dengan, kita boleh mulakan? Boleh sure. Okay Datuk, boleh ceritakan siapa itu Syamala, Datuk Dr. Profesor Syamala. Boleh ceritakan sedikit apa yang membuatkan seorang wanita tu berminat terhadap sukan, mahu mendalami sukan sehingga kan ke tahap ini. Boleh ceritakan? Thank you Mike dengan Firdaus. Terlebih dahulu satu penghormatan besar lah untuk saya datang ke this very special show kan. Jadi saya punya pengalaman adalah daripada sukan hoki. Saya berasal daripada Port Dickson, satu boleh pada masa ni dia macam bandar lah dulu. Kampung, betul, very small town, happy family. Mak saya cikgu dulu. Lepas jadi cikgu, beliau masuk dalam MSN sebagai penjelas akademik untuk 18 tahun. Oh, dari mak? Mak hoki juga? Mak hoki. So mak dulu jurulatih saya di sekolah. Dan jurang beza saya dengan kakak saya 9 tahun lah. So dia start sebab tak ada orang nak jaga saya kat rumah, bawa ke Padang. Itu benda dia. Okay. So itu satu signifikan lah dalam keluarga kan. So bila saya main daripada kecil, saya selalu main dengan budak yang lagi besar daripada saya. Jadi minat hoki tu bermula daripada tu lah. Dan di Port Dickson tak ada pemain kebangsaan dulu, tapi saya punya impian lah adalah untuk jadi seorang pemain kebangsaan. Tapi dia punya route macam biasalah. Dulu tak ada banyak under 12, under 16. Sekarang banyak. Dulu under 18, under 21 terus. Dia lajak jauh. I see. Masa saya 12 tahun, saya dapat peluang untuk join under 21 squad Negeri Sembilan. Okay. Tapi kena drop lah masa tu. Sebab last dia ambil 18, saya play ke 19 sebab umur. Saya 12 tahun kan. Okay, masalah umur je. Lepas tu, lepas pendedahan tu, saya dapat wakil under 18, under 21 dalam 2-3 years lah. Dan masa saya tingkatan 4, saya dapat satu offer untuk main untuk Malaysia. Pada masa tu lah. Tahun tingkatan berapa? 4. Tingkatan 4. Umur berapa tahun? 17 tahun lah. Okay. Awal tingkatan 4. Dan saya ingat lagi surat tu, dia ada 3 competition lah. So masa tu saya tanya berbagai orang. Saya punya guru besar pun sangat happy. Tapi saya jumpa guru fizik saya. So beliau cakap bagus kalau pergi, tapi kena repeat SPM. Dia cakap kalau pergi hilang daripada sekolah macam ni, confirm tak boleh fokus lah. Tapi dia cakap peluang yang keemasan jangan rugi. Tapi pada masa tu saya buat keputusan untuk tolak tawaran main untuk Malaysia. Saya sambung pelajaran. Lepas tu masa tingkatan 6 rendah, saya pergi full scale lah. Selalu tak ada kat sekolah. Ambil form 6. Ambil form 6. Lepas tu ambil form 6, tak nak tukar jurusan. Nak juga jurusan sains. Wow. Dengan mathematics kan. So tapi saya selalu tak ada kat sekolah, pergi sini pergi sana main. Dan saya berjaya masuk dalam squad under 21 dulu. Lepas tu di absorb kepada senior team. So saya sebenarnya start dengan senior team Indira Gandhi Cup di India. Masa saya 1992. Dia 1990 macam tu lah. Tapi saya punya perjalanan tu agak interesting lah. Sebab masa nak masuk lepas form 5, pada masa tu saya nak main untuk negeri. Saya tak tahu kenapa lah, masa tu ada politik sikit. Saya dulu tak ada rolling substitution. So cikgu saya masa tu jurulatih, saya tak nak mention lah nama. Tapi cikgu tu kan cikgu ada tu, lagi? Dia dah meninggal lah. Tapi masa tu dia selalu bench saya. So dulu kan celebrity player, okay you rest this game. Lepas tu saya pun tengok apa benda ni. First game, second game, saya dah mula nangis lah tiap-tiap hari. Sebab rasa macam second grade citizen kan. Really bad. I really felt very bad. Hari-hari telefon my parents. Lepas tu ayah saya simple, you take it back and come back. Macam baik, my mother very rational lah. Dia cakap no, you finish the tournament and come. After you come back, we'll see what we can do lah. Tapi last game, dia memang kena menang game tu. Last 10 minutes, dia suruh saya main. So saya jaring 3 gol dan kita menang lah. 3 gol. Wah, macam Messi ya. Masa tu tapi saya memang sedih lah. Sebab saya dah tahu ada national selector dekat sana. Tapi saya tak ada peluang lah untuk dapat. Tapi masa saya tengah tanggal talking, somebody pat me at the back. Saya pusing. I don't know whether you remember Johnson Fernandez.
arwah dulu kan. Dia daripada St. John School. He was national coach for women's team masa tu. Dia cakap, I don't know why I didn't see you this tournament girl. This is your national call-up letter. Oh, time tu juga. Tengah buka Shimpact tu. Ambil kau. So masa tu, yes, exactly. That is exactly. So saya punya pengalaman daripada kecil kan, saya dah boleh nampak politik lah. Sukan tu boleh jejas. Sebab saya budak masa tu. Tak ada, tak buat salah pun. Tapi tak tahu kenapa dia tak suka ke sebab rivalry sekolah ke kan. So masa tu, lepas tu saya masuk pasukan Malaysia dan saya bermain. Dan pada masa tu saya dapat satu kepuasan lah, dah main untuk Malaysia. Saya masuk universiti untuk masa upper 6. Saya dapat tawaran untuk masuk untuk diploma sains komputer. So saya stop sekolah, saya masuk dalam universiti. So bila dah masuk universiti, dia bukan macam sekarang lah atlet untung lah. Sekarang ada hostel, ada transport. So dulu saya kena travel dekat 3 jam ke Jalan Duta, balik lagi 3 jam so untuk latihan. So after some time saya rasa benda tu tak boleh because of logistik kan. So saya decided to retire lah. Kebetulan pada masa tu 1996 masa tu Commonwealth. Jadi hoki wanita, persatuan hoki wanita dia sebab saya buat computer science. Masa tu dah habis degree, tengah buat master. Saya dapat beasiswa untuk buat master by research lah. So Persatuan Hoki Wanita minta saya jadi IT executive untuk Sukan Commonwealth 1998. IT exec. So saya memang belajar lah the whole setup and ran it for 2 years. So pada masa tu saya dapat berinteraksi dengan ramai official lah yang ada. So bila dah habis Sukan Commonwealth 1999, tiba-tiba dia orang 3 official daripada Selangor, Miss Vivian, Fatimah dengan Nurihan, dia datang jumpa saya, cakap no, we want you to be secretary of Malaysian Women's Hockey. Masa tu memang no idea lah apa tu secretary, apa tu persatuan kan. Kita tahu main. So pada masa tu sebab saya hormat dia orang sebagai saya punya senior. Saya cakap okay lah, dia said senang kerja secretary, pandai dia orang. Just tulis surat. Banyak lah saya kenal. Saja nak perangkap lah tu. So saya pun pergi. So saya ingat lagi saya pergi Wisma OCM 19 September 1999. 1999. Ingat lawa pula nombor tu. Lawa nombor tu. tu. So masa saya buka meeting room yang lama tu atas tingkat 1 tu, saya nampak semua official saya sana lah. Memang saya perut dah apa ni, semua tengok saya macam apa budak kecil ni datang. Sebab saya rasa dia orang dah tahu saya akan masuk. Cuma saya tak tahu. So saya tutup pintu, saya keluar. Lepas tu official ni datang cakap, sorry, don't go anywhere, you don't worry, you don't need to do any campaigning, nothing, you just sit quietly. So masa saya masuk dalam bilik tu, memang nampak lah senior official very unhappy dengan saya punya presence kan. Tapi I have no idea what was going on. Lepas tu saya menang dengan 2 undi. Menang 2. Dan secretary pada masa tu Mrs. Lingam, dia secretary saya. Masa saya main. Okay, kita bercakap tentang tadi tu. You dah nampak benda tu, masalah pengurusan dah ada sejak daripada sekolah. Betul sangat. You nafikan ke tak benda tu masih ada sekarang? Kita kena sekarang a little better because it's open system kan. Dan sekarang social media is key lah. So kalau orang dianiaya ke apa-apa, dia ada satu saluran dia boleh letak yang mana dia takkan ditapis. Macam zaman dulu kalau kena bully, siapa tahu. Kalau kita komplain sebelum sampai ke atas pun proses dia terlalu lama. Dia akan buat benda tu kotor dan rumit lah. So sekarang saya rasa budak ada peluang untuk menyuarakan lah sekiranya, dan proses tu dah jadi terlalu open. Jadi mungkin siapa-siapa pun boleh. Siapa-siapa pun boleh. Jadi dia punya risiko untuk buat benda-benda macam ni, dia ada konsekuensi tinggi lah sekarang. Kalau nak compare dulu pula, nisbah pemain mengikut kaum, kita ambil just kaum, adakah serancak dulu? Kalau sekarang kita susah nak dapat Chinese, Indian, mostly sekarang ni dah ramai Melayu kan, kita tengok. Macam mana dulu? Dulu a lot of mixed. You'll have Chinese, like my team kan, Lam Sao Fong, Chi, Agnes. Ramai. Lepas tu even Indians, Ratna, Devi, saya, Parimala, ramai yang ada dalam pasukan lah. Tapi saya rasa ini pun ada kaitan dengan economics lah. Saya selalu being Indian, ramai yang akan tanya saya why the Indians are not playing hockey kan. Serious question masa saya pegang catatan. Tapi saya cakap kita tak tapis. Kita tak tapis dekat peringkat kebangsaan, kita tak tengok kaum ke, kita tak tengok ni kan, it's a fact. Tapi cuma tak ada feeder group. Meaning from grassroots there's no numbers coming up to national. Saya setuju. Bila macam saya buat bola kan,
isu yang sama juga muncul juga benda yang ni. Contoh orang kata dulu Chinese pun main bola, tapi now kenapa kaum Cina tak ada main bola? So jawapannya adalah ya ekonomi yang macam Datuk sebut tu. Yes, right. Sebab parent kadang-kadang dia orang tengok dia you main sejauh bola mana untuk boleh apa? Kan. Betul. Better you buat bisnes. Macam Chinese kita tahu dia lebih kepada perniagaan kan. So digalakkan anak dia buat bisnes dan sebagainya. Okey, baik. Okey, tak apa doktor. Boleh tak doktor share sambung belajar and then yalah ada PhD apa semua, apa yang membuatkan Datuk sampai ke tahap tu yalah dengan bersukan ke ataupun aktif dalam berorganisasi kan, tapi you still sambung belajar and then now you dekan di UPM kan. Betul. Di fakulti mana? Sains komputer. Sains komputer. Mungkin boleh share sikit. Okay, journey tu kan macam mana? Dia satu, I think to be very frank with you lah, saya nampak macam what we discuss tadi kan, dia sukan ni dia takkan guarantee masa depan kita. Ya. Dan sampai sekarang kalau kita lihat, kalau atlet tu tak ada sukses dalam bahagian lain, setakat dia menyelah dalam sukan tu, okay, orang akan celebrate, lepas tu orang akan lupa mereka. Ya. Dan susah tau, ramai atlet yang kita nampak macam kalau dia tak ada sebab kita punya economical system, sebagai atlet kita tak boleh fully professional. Mungkin beberapa sukan lah, contohnya bola. Okay, it's a full time, you can go to work every morning dan sebagainya. Tapi mungkin dalam sukan lain sebagai hoki ke, kita ada complementary lah. Jadi pada masa saya tengah naik tu, saya nampak ramai kawan saya yang tak belajar, tak sambung belajar. Masa saya belajar 3 orang aja dalam universiti. Oh, okay. Dalam tim saya lah 3 orang saja. Jadi nak masuk universiti pun dia punya cuteness, saya hantar sijil kepada salinan lah permohonan saya kepada Persatuan Hoki Wanita. Lepas sebulan dia hantar balik kat saya dan cakap, maaf kami tak ada connection. So kena boleh pakai salin. Macam tu je. Tak ada connection. So we wish you all the best. So saya masuk on my own merit. So masa saya dapat surat tu dari persatuan kan, saya fikir apalah ni. Kan macam mana kita nak harapkan orang, sedangkan kita berkhidmat untuk negara kan, kita sacrifice. Dan kalau persatuan tak ada capacity untuk tolong orang, you must be very weak organisation, maknanya tak boleh harapkan lah. Jadi pada masa tu saya buat keputusan, saya really sayang hoki, tapi dia boleh jadi passion, dia tak boleh jadi career lah. Sebab kita it's a fact, hard fact. So tapi saya tak nak tinggal hoki. So bila saya start belajar degree computer science dekat mana tu? UPM juga. Saya buat semua di UPM. Lepas habis degree saya dapat beasiswa Kementerian Pengajian Tinggi dan sambung PhD jugalah. Tapi pada masa dekat UPM juga. Saya dapat offer daripada Jepun dengan Australia, tapi saya buat keputusan untuk buat di UPM sebab PhD tu dia dalam tangan kita. Jadi saya rasa tak perlu, saya bangga buat di UPM lah. Pada masa tu jadi saya nak sambung. Saya kenal penyelia saya memang baik, mudah. Dan dia memang, saya dapat satu kita ada profesor daripada India pada masa tu. Dia memang guide saya lah macam anak. So saya jadi very passionate pasal computer science research. Dan memang saya punya niat, saya nak buat sampai saya habis doktor filosofi dan dapat title doktor lah. Dan masuk dalam jurusan akademik. Dan pada masa tu saya tahu kalau saya masuk dalam bidang akademik tak ada doktor, jadi saya akan goyang jugalah. So saya ingat, okay, jangan masuk kerja dulu, habis belajar dulu. Tapi kebetulan saya memang Tuhan very kind to me lah. Tahun saya start PhD adalah tahun saya jadi SU. Okay. Memang ngam-ngam dua-dua dan dia start pada masa tu. It was really heavy because saya sebagai ex-athlete, saya dah nampak banyak masalah dalam persatuan. So saya rasa orang yang bawa saya masuk pun tak sangka saya akan pergi full swing dalam hoki juga. Nak buat tournament, nak ubah kan. So that's how I got into that lah. Okay, baik. So soalan seterusnya, yang mana kita tengok Datuk sangat passionate. Bukan sangat passionate, sihat, semangat. Apa yang membuatkan Datuk, apa yang memberi dorongan kepada Datuk untuk nak orang kata apa, menabur bakti dalam bidang pengurusan ni? Tetapi itu nanti kita akan jawab pada segmen kedua. So untuk sekarang ni kita rehat dulu. Kita bagi Datuk relax, minum air dulu. Betul. Tak sangka banyak betul kita tahu. Betul. So kita rehat dulu. Kita akan jumpa sebentar lagi. Jangan ke mana-mana.